Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran sekali lagi di Sembang-Sembang ASMB untuk kita belajar macam mana nak menguruskan perbelanjaan harian kita lebih baik, menguruskan hutang, perwarisan, pelaburan dan macam-macam lagi supaya kita berada dalam keadaan kewangan yang selesa dan kukuh. Topik hari ini kami bawakan kerja sendiri dan saya mampu melabur. Bagaimana caranya walaupun tanpa pendapatan tetap? Siapa kita nak tanyakan hari ini? Kita bawakan tetamu cukup istimewa, selebriti terkenal, Yana Syamsuddin. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami hari ini. Sama-sama. Kita nak para penonton kita belajar dari Yana. Macam mana ni tak ada pendapatan tetap tapi masih boleh melabur. Sebab rata-rata orang selalu katalah kalau kerja kerajaan gaji tetap boleh melabur. Dapat masuk duit. Kan? Kalau kerja korporat gaji besar boleh melabur. Tapi orang-orang yang macam gig economy, Yana, macam Yana selebriti, pendapatan bulan-bulan tu berbeza kan dari sebulan ke sebulan kan. Apa pandangan Yana? Masih boleh melabur ke tak boleh melabur? Boleh. Tapi itulah Yana cakap kan, tapi apa gig ekonomi? Gig ekonomi. Ada orang yang tak faham tapi dalam bahasa kasarnya lah kerja kontrak. Teruk sangat boleh. Tak ada sebab memang itu hakikatnya. Orang cakap selebriti penuh dengan hidup glamour, mesti banyak duit. Tapi hakikatnya kerja kita sama, kita berkontrak. Okey, ada gaji bulan ni, ada orang panggil, kita bekerja. Kalau bulan depan tak ada, maksudnya tak ada pendapatan. Jadi macam mana cara kita nak menyimpan? Boleh ke tidak? Sebenarnya jawapannya boleh. Boleh. Kita melabur, orang dengar melabur saham. Saya tak naklah, saya takut, saya kena tipu tak apa semua, saya tak ada duit. Siapa semua? Tak, sebenarnya boleh. Serendah RM10 pun boleh. Macam itulah saya buat dekat ASB. Melabur dalam ASB. Jadi berapa lama Yana dah melabur dalam ASB? Sejak kecil ke? Dan siapa yang mendorong? Itulah saya nak ucapkan terima kasih kepada ayah saya. Terima kasih Pak Cik Syamsuddin. Ayah ke yang mendorong? Betul, ayah saya Syamsuddin. Okey, dari kecil dia dah cakap dengan saya masa mula-mula saya nak jadi artis. Dia kata, Yana, bila dah ada pendapatan nanti, okey, jangan lupa masuk ASB. Simpan, okey, dan kalau nak kahwin, kalau tak ada dalam ASB RM200,000, jangan gatal nak kahwin. Itu undang-undang ayah. Dia cakap dengan kita lah masa kita kita tak faham, kita masa dia muda lah lagi. Budak lagi, berbelas tahun kan. Kita bisa tak faham, ya Allah, banyaknya boleh ke kahwin ke? Dia macam susah nak bagi aku kahwin macam itulah kan. Sebenarnya tak bagi. Tapi kita fikirlah kan, bila umur kita 19 tahun, bila umur Yana 19 tahun, masa tu Yana dapat masuk UiTM, nak menyambung degree. Okey, pendapatan masa tu memanglah tahun tak tetap lagi. Orang pun tak kenal Yana lagi masa tu. Orang kenal Yana umur yang 27 tahun. 29. Dah jauh beza 19 tahun. So 19 tu baru belajar pun, tengah belajar. Tapi dah masuk dalam industri dah. Dah kerja sikit-sikit dah. Dah ada duit sendiri. Dah ada. So daripada situ daripada duit biasiswa yang Yana dapat. Biasiswa, bukan biasiswa, sorry. Duit PTPTN. Duit bantuan PTPTN. Yang pertama sekali, alhamdulillah, 1,500 yang nak dapat. Mula sekali, cek tu. So, Yana pergi cashkan. Terus, hari tu juga, RM1,000. Terus daripada duit PTPTN tu, Yana terus deposit dalam ASB. Dari 1,500, 1,000 masuk. Saya asing terus. 500 tu cukup nak belajar? Cukup. Cukup. Kita pun dari kampung kan, bukanlah banyak sangat. Apa yang dia perlukan pun tak banyak. So, apa yang nak belajar itu daripada... Kenapa memilih ASB? Kenapa pilih nak masuk 1,000 tu kan? Yang pertama tu mandat ayahanda saya lah. Itu kan. Anak bapa. Saya pun dengar kata dia. Lepas tu, saya fikir ASB ni, bila saya dah buat, punya saya dapat tahu kalau nak keluar kau pergi counter. Okey, saya fikir sebenarnya ini disiplin yang bagus untuk saya. Okey, saya tak faham lagi tak pasal compounding, duit tu beranak-anak, saya tak faham lagi masa tu. So saya cakap ada sikit-sikit saya masukkan. Ada sikit saya masukkan sebab apa? Saya malas nak keluarkan. Supaya susah saya rasa saya nak keluarkan. Sebab jadi dulu, biarlah duit tu kat situ. Biar dia kat situ. So sebab saya tahu kalau saya nak keluarkan saya kena beratur. Kalau saya masuk dalam bank biasa, saya boleh cocok kat ATM saja. Betul. Titik-titik keluar. Keluar je pula nanti. Masa tu. So, bila saya tak sedar, saya ada sikit saya masukkan.
Bila saya umur 23 tahun, saya nak beli rumah pertama saya. Yang Umur berharga berapa beli rumah pertama? 23 tahun pada ketika muda itu. Ya, dah beli rumah sendiri. Anda ada? Silakan. Alhamdulillah. Kan saya beli nak bagi parents saya duduk. Saya beli semedi. So saya pergi bank, saya nak keluarkan duit deposit lah. Saya perlukan dalam 25,000 tak silap saya kan. 10% kan. Pergilah tengok ASB Saya tu. tengok dalam ASB. Saya ingat itu je lah boleh bantu saya ketika itu. Sebab saya tak ada cash banyak. Kan sekali saya tengok ada 28,000. Oh, itu dari umur 19 ke 23 je tu? Tak adalah lama mana Dan bukan pun. saya masuk banyak tau. Bukan macam 10,000 ke 1,000. Tak ada. Jadi Saya dia dah beranak pinak. masa tu saya tak glamour pun. Duit tak banyak. Glamour je. Kan saya masukkan sikit-sikit. So tak sangka dia jadi compounding rupanya. Dia beranak-anak. bila duduk situ kan. Yes. Okey. Jadi memang Yana ni pelabur tegal lah ASB katakan kan. Kak Min diberitahu kat sini, Yana juga selain dari artis, buat kerja lain juga ni. Gamer dan trader. Jadi mempelbagaikan sumber pendapatan. Betul. Dan macam mana Yana menguruskan semua ni lah. Macam mana nak buat kerja yang ni. Lepas tu macam mana, dekat mana pula nak letakkan duit, nak melabur. Kalau Yana boleh kongsi. Okey, so itu adalah kerjaya saya yang saya tambah sekarang. Sebab kita ni macam saya cakap, kerja sebagai talent kita kena multiply kan. Kita kena banyak multi talented kan. Kita ganda, apa yang kita usaha kita nak buat tu kita kena, macam mana orang kata, apa saja yang boleh buat duit kita buatlah. Multi talented. Multi talented. Gunalah rezeki anugerah Allah beri kan. Yes. Segala bakat yang So ada. saya main game, dapatlah pendapatan sikit. Lepas tu saya ajar orang buat trade juga. Saya pun trade sendiri. Kena ajar Kak Mia. Boleh. Tapi kami penakut. Tapi kita kena tahu pasal kita kena ada ilmu mengenai pelaburan. Betul. Okey, so macam saya cakap, pelaburan kena tahu aktif dengan pasif. Okey, so contoh macam saya buat trade saya semua kan, dia memang cepat you boleh dapat. Okey, dia boleh rugi juga. Tapi dengan ASB saya tak pernah lagi negatif, tak pernah kurang duit saya. Kecuali saya keluarkan sendiri lah. Yelah, jangan keluar tu sebab susah nak keluarkan. Jangan, supaya tak selalu tak pernah kurang lagi lah. Maksudnya bila saya ajar trade saya, anak-anak trade saya akan cakap, bila ada untung tu keluarkan, and then saya akan tanya, dah ada ASB ke belum? Masukkan situ. Maksudnya kita main saham, benda yang sama, tetapi kita kena tahu yang mana satu tempat yang paling selamat kita patut letak. Setakat ni saya melabur di ASB, paling selamat, duit saya tak, alhamdulillah tak hilang, dan tak pernah kurang. Dan saya sendiri pernah melabur di tempat lain yang saya letak, tak silap saya masa tu 10,000 saya saja letak. Saya nak tengok orang kata kat situ bagus, dia punya ni tinggi, saya pun letak bulangan tinggi pun semua kan. Tapi dia bukan yang Pak Man Tempe punya lah, yang betul-betul punya betul punya institusi betul. So saya letak 10,000, saya tunggu 5 tahun. Kurang jadi 8,000. Ya ke? Bukanlah jadi macam yang tadi dengan ASB dapat 28,000 tu. Tak jadi pun. Aduh. Sebab kalau saya kira balik, kalau dia boleh putar 5 tahun yang lepas, daripada 10,000 tu saya boleh dapat dalam 14,000 daripada 10,000. Tapi saya kurang jadi 8,000. So setakat ni boleh saya cakap, jadi sebenarnya ilmu lah. Ilmu. Kena pandai lah nak kan, nak pilih mana instrumen pelaburan tu. Betul. Yana, okey. Dengan anak-anak macam mana? Dengan anak-anak? Itulah disebabkan saya sendiri telah rasai kejayaan itu. Yang maksudnya saya kena tahu saya tak ada tak ada WSP, tak apa pun semua sebelum tu lah, sekarang dah ada lah kan. Saya terus buatkan akaun anak saya. Anak saya Aish Martin tu dia lahir saja lepas 6 bulan, pada ketika itu 6 bulan baru buka akaun. Saya masukkan dalam akaun. Sekarang dari lahir. Yes, sekarang anak saya yang kedua lahir saja saya dah cakap saya akan buat. Saya akan copy paste apa yang saya buat. Bagus. Saya akan copy kepada anak saya. So saya buat juga. Sama dua-dua dah ada akaun ASB dah. Alhamdulillah. Banyak lagi Kak Min nak tanya Yana sebenarnya. Tapi 10 minit kita dah habis ni. Alah cepatnya. Kalau Yana nak tinggalkan pesanan lah untuk penonton kita hari ni. Dengan secara ringkas. Boleh. Sebab apa kita kena pada semua penonton di luar sana, kena ingatlah hari ni sebenarnya langit tak sentiasa cerah. Sebab kita tak tahu kalau kita ada, bila kita susah kan, tak ada orang nak bantu kita, mungkin ahli keluarga kita tak mampu, kawan-kawan
orang kita tak boleh nak mampu nak bagi kita pinjam. Jadi kita kena ada saving yang kukuh dan tempat pelaburan kita nak letak tu make sure ianya selamat dan sangat menguntungkan lah. Terima kasih Yana sudi bersama kami hari ini. Sama. Terima kasih kepada anda semua juga dah dengar dari Yana. Walaupun tak ada pendapatan tetap, tak bermakna kita tak boleh melabur. Kita disiplinkan diri, insya-Allah nanti lama-lama letak di ASB dia akan beranak pinak. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi di episod-episod seterusnya Sembang-Sembang ASMB, okey? Bukan sembang sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.